Selamat sejahtera, salam perpaduan dan salam keluarga Malaysia. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan keadilan. Seterusnya, hadirin hadirat yang dihormati dan disanjung sekalian. Berdiri saya di sini tidak lain tidak bukan hanya berbertelamat kepada satu hujah dalam pidato saya pada kali ini, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Hadirin hadirat dimuliakan, apabila berbicara soal kesopanan dan kesusilaan, pastinya ia bukan sesuatu asing bagi kita rakyat Malaysia, kerana ia termaktub dalam perlembagaan negara kita yang kelima. Sebelum saya pergi lebih jauh, ingin saya menekankan bahawa keberadaan dan kewujudan rukun negara yang kelima ini, iaitu rukun yang terakhir, bukanlah membawa maksud ianya harus diabaikan atau membawa maksud ianya tidak penting. Ia seumpama satu SOP yang wajib difahami, diterapkan dan diaplikasikan satu persatu untuk melengkapkan sebuah ekosistem SOP yang tuntas. Sesuatu SOP tidak akan terlaksana dengan berkesan dengan hanya satu langkah yang diaplikasi dari 5 langkah yang ditetapkan. Keberkesanan sesuatu SOP terletak kepada pelaksanaan dan pengaplikasian kepada semua langkah SOP ditetapkan secara menyeluruh. Barulah ia akan lengkap dan berkesan. Barulah objektifnya terlaksana. Barulah apa yang dikehendaki mencapai objektifnya. Begitulah juga dengan perlembagaan rukun negara. Ingin saya ingatkan kembali kepada semua, setiap satu rukun negara yang kita pegang sebagai rakyat Malaysia berdaulat, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Tidak ada maknanya jika kita hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita engkar kepada raja dan negara. Tidak harmoni sesebuah negara itu jika rakyatnya hanya setia kepada raja, tetapi membuat sewenang-wenangnya tentang perlembagaan serta undang-undang. Dan tidak harmoni jika sebuah negara itu, jika semua kita percaya dan aplikasikan, tetapi kita semakin miskin dengan kesopanan dan kesusilaan. Inilah yang saya ingin bentangkan dalam pidato saya pada kali ini, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin hadirat sekalian, melihat kepada masyarakat desa dan bandar dewasa ini, agak ketara norma pergaulan antara jiran. Apatah lagi yang berlainan bangsa dan agama. Jika kita lihat masyarakat desa, sikap sopan dan menghormati hak jiran dan tetangga masih kuat. Bagaimana mereka melayan rakan sebangsa seagama, begitulah halnya layanan yang diberikan kepada mereka yang berlainan bangsa dan agama. Saling hormat menghormati, saling bantu membantu. Inilah maksudnya kesopanan dan kesusilaan sebenar yang tidak memilih warna kulit. Hasilnya, keharmonian masyarakat jelas terpampang. Lain pula halnya masyarakat bandar, bukan lagi berbeza agama atau bangsa. Malah sebangsa, seagama juga tidak wujud kesopanan dan kesusilaan ini. Jika dibiarkan, ia akan menjadi amalan turun-menurun. Dan ini perlu diperbaiki demi kesejahteraan bersama. Bahkan dalam beragama juga ditekankan adab sopan melebihi ilmu agama itu sendiri. Hadirin hadirat sekalian, melihat kepada dunia cyber tanpa sepadan sekarang, kita menjadi risau dan takut.
Netizen yang terdiri daripada anak-anak muda dengan megahnya melontarkan maki-makian di media sosial. Tidak terkecuali golongan lebih umur, juga apa kurangnya bertikam lidah di laman sosial sewenang-wenangnya tanpa ada rasa malu, malah berbangga dengan apa yang dilakukan. Silap sikit pasti dicaci celah. Tuan-tuan dan puan-puan, fenomena ini adalah sangat bahaya dan menyedihkan. Jika ini tidak diteruskan tanpa disekat dan dipantau, dikuatiri tidak wujud lagi konsep kesopanan dan kesusilaan pada masa akan datang. Ini sangat membimbangkan negara kita, Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, fenomena pentingkan ilmu adalah sesuatu yang sangat baik. Penting ilmu di kalangan masyarakat membawa maksud peningkatan peradaban dan sosial ekonomi. Akan tetapi, apa yang berlaku dewasa ini tidak begitu seiring dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Ini disebabkan ilmu dipentingkan tetapi kesopanan diabaikan. Fenomena ini juga sesuatu yang patut dibimbangkan dan patut dibenteraskan, kerana kita tidak mahu masyarakat masa depan kaya dengan ilmu tetapi miskin dengan adab. Apakah kita mahu ilmuwan yang tidak beradab? Atau adakah kita inginkan masyarakat tidak langsung berilmu tetapi beradab? Kedua-duanya tidak perlu dan perlu dielakkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita perlukan ialah masyarakat berilmu yang beradab. Inilah sebabnya rukun negara kelima ini seharusnya tidak dilupakan, malah wajib ditekankan, terutama kepada warga muda. Dan tidak silap tuan-tuan dan puan-puan, tabika perpaduan yang terdiri daripada murid 4, 5 dan 6 tahun juga telah diterapkan dengan pendidikan rukun negara. Hadirin hadirat yang dimuliakan, sekali lagi saya ingin tegaskan di sini, ideologi rukun negara dan diinspirasikan hasil dari tragedi 13 Mei 1969 adalah bertujuan untuk keharmonian dan kesaksamaan yang stabil. Jadi aplikasikan kepada kelima-lima rukun negara dan tidak boleh terkecuali walaupun satu. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada pembentukan perpaduan yang kukuh, keharmonian, kesejahteraan dan perpaduan kaum demi kestabilan dan kejayaan Malaysia. Sekian hujah saya dalam pidato saya, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sekian, terima kasih.